Assalamualaikum. Dalam latihan ini saya akan menunjukkan cara bagaimana untuk kita menghasilkan lukisan assignment 2D. Jadi dalam latihan ini saya akan menghasilkan gunting ini lukisan gunting ini. Jadi dalam assignment 2D anda sepatutnya mengambil apa-apa sahaja alatan tangan yang ada di bengkel yang mempunyai kontur ataupun bentuk-bentuk yang bulatan, ada garisan, ada elips atau dan sebagainya. Membaris tidak dibenarkan, mana-mana yang lurus saja tidak dibenarkan. Jadi kita yang gambar ini adalah gambar gunting yang sebenar yang saya letakkan di atas table dan kemudian saya ambil gambar menggunakan kamera handphone. Daripada kamera handphone saya transfer ataupun saya upload ke WhatsApp dan daripada WhatsApp saya download balik semula dan dapatlah gambar yang ini. Jadi gambar ini kita masukkan ke dalam kita punya buka dengan precision pin dan kemudian kita select rectangle selection, kemudian kita ambil gambar yang ini. Kita Ctrl C, copy, kemudian kita buka AutoCAD. Buka AutoCAD, kita set, kita format dia punya layer. Layer kat sini layer kosong. Jadi kita boleh masukkan kita punya objek kat sini, kita control V. V adalah paste. Jadi dia masuk dekat sini. Jadi kita dapat objek berkenaan. Jadi kemudian kita format layer, kemudian kita buat yang baru. Layer baru, kita kata layer objek. Berikan kita punya color merah. Jadi dekat situ dan kita currentkan kita punya layer objek. Jadi kita pun mula melukis. Jadi sekarang ni kita lihat, kita ambil dulu kawasan yang lurus-lurus, kita bina yang lurus, kita gunakan line. Line daripada sini, daripada hujung sini ke hujung sini. Kita boleh buat anggaran. Kita boleh buat anggaran kat situ, enter. Jadi sekarang itu kita nampak dia lurus. Jadi sekarang apa yang kita kendaki, kita hasilkan gambar ini pula ataupun garisan yang ini. Garisan ini adalah kita gunakan, kita boleh gunakan ke semua sekali arc 3 point. Arc 3 point, kita point dekat sini, kita assume ni garisan kat sini. Kemudian kita bawa dekat sini dan kita letak dekat situ. Enter. Jadi kita dapat yang tu. Jadi sekarang kalau kita lihat dekat sini, kita siapkan satu-satu. Jadi kita boleh fillet bahagian hadapan. Fillet radius. Jadi kita boleh letakkan satu. Cuba tengok satu. Sesuai satu. Jadi sekarang yang selepas itu kita kena buat yang bahagian ini. Ini kelihatannya seperti garis. Kita buat line end point dekat bahagian sini ke bahagian sini. Kita boleh buat. Jadi sekarang nampak kelihatan smooth daripada sini ke sini adalah smooth. Licin dia punya sambungan tu. Jadi sekarang yang ini adalah kita gunakan draw ellipse, kita gunakan 3 point. Yang pertama end point dekat sini. Yang kedua kita mungkin boleh bawa kat sini dan yang ketiga kita boleh letak kat situ. Kemudian kita sambung lagi dengan draw ellipse 3 point. End point dekat sini, kita boleh letak dekat situ dan kita boleh bawa ke bahagian sini. Kemudian kita draw lagi ellipse, end point dekat sini dan di bahagian sini. Jadi sekarang yang ini kelihatannya adalah garis, jadi kita buat line, end point dekat sini dan kita tarik saja dekat situ. Sekiranya kelihatan tidak cantik, kita klik saja yang ini, kita klik. Ataupun yang ini kita klik, kita boleh adjust. Kita boleh adjust sedikit ke bahagian tengah sehingga kelihatan dia lebih smooth dia punya
permukaan berkenaan. Jadi sekarang kita buat yang ini kelihatannya macam satu lengkungan. Jadi kita draw ellipse 3 point dekat sini, dekat bahagian sini dan bahagian sini. Ya, jadi kemudian kita fillet. Fillet radius 1. Kita fillet yang ini dan fillet yang ini. Jadi sesuai. Ya, jadi kita dah dapat yang tu. Yang ini pun kita, ini kelihatannya adalah seperti satu ellipse ataupun satu lengkungan. Kita draw arc 3 point, end point kat sini. Kemudian kita rapatkan sedikit dan bawa ke bahagian sini. Ya, jadi kalau tak berapa smooth, kita kena bawa yang ini ke bahagian, tarik sikit ke bahagian tengah. Ya, yang ini kita bawa ke bahagian end point. Kita stretch ke bahagian end point dan kita boleh tarik sedikit yang ini. Okey, jadi lebih smooth kat situ. Jadi sekarang kita buat yang ini adalah seperti satu bulatan ataupun lengkungan. Boleh buat, kita gunakan arc 3 point, end point dekat sini. Kemudian dekat bahagian sini dan dekat bahagian sini. Okey, jadi yang ini kelihatannya macam satu garis. Jadi kita buat line dekat sini ke bahagian sini. Okey, kemudian kita bahagian situ. Jadi kemudian kita fillet. Radius 1 yang ini dengan yang ini. Jadi sesuai yang tu. Jadi sekarang apa yang kita perlu buat lagi, yang ini adalah kelihatan seperti satu lengkungan. Kita draw lagi arc 3 point daripada kawasan sini ke bahagian sini dan ke bahagian sini. Okey, jadi kita dapat objek berkenaan dan kemudian gini kita fillet. Okey, kita fillet radius, cuba 5 dahulu, 5. Okey, kita letak kat situ. Okey, jadi sesuai 5. Okey, jadi sekarang ni kita buat line end point dekat bahagian sini dan end dekat bahagian sini. Kemudian kita bawa ke bahagian situ. Okey, jadi kita dapat yang itu dan kemudian kita kelihatannya yang ini adalah seperti satu bulatan. Jadi kita bina circle dekat bahagian center dekat sini. Anggapkan ini sebagai center. Okey, kemudian yang ini adalah sebenarnya adalah skru yang dibulatkan dan kita anggapkan kita punya lubang skru berkenaan lebih kurang macam itu. Kemudian kita boleh gunakan circle ataupun kita yang ini adalah macam satu line. Line kita buat macam daripada sini end point. Kita boleh buat ke bahagian sini. Ke bahagian sini. Enter. Kemudian kita yang ni adalah lengkungan. Jadi lengkungan kita boleh buat draw arcs, kemudian 3 point. Kita boleh ambil end point dekat bahagian sini. Kemudian kita boleh bawa ke bahagian sini. Kemudian kita end point dekat bahagian sini. Jadi itu bentuk yang asal. Okey. Jadi kita dah dapat satu bentuk yang bahagian tepian ini. Jadi sekarang kalau kita lihat, kita boleh dimensikan yang ini. Okey, kita boleh dimensi, kita boleh tengok. Okey, jadi yang ini kita dimensi radius, ini kita tahu tadi beratan. Okey. 200. Okey, 245. Okey, tak apa. Okey, kita dimensi yang ini radius. Okey, 12.48. Dimension radius yang ini
6.7, kemudian dimension yang ini 2.73, yang ini dimension radius 1, ya, yang ini dimension radius, okay, yang ini 12.3.32. Jadi kita kena kalau yang eloknya kita bulatkan saja nombor ini, jadi kita tukar bentuk ini kepada, kita boleh katakan circle, kita buat center point dekat bahagian sini, tukarkan dia punya radius jadi 3. Okay, jadi kita erase yang bahagian yang besar ni. Jadi senang untuk kita. Okay, yang ini pun kita erase. Jadi kita dapat dimension radius ni akan jadi radius 3. Jadi mudah untuk kita menunjukkan ataupun menghasilkan gambar ini. Jadi yang ini nanti, okay, jadi untuk sekiranya kita hendak, jadi kita boleh off kat sini, layer, kita off kan yang layer yang satu ni tadi, kita freeze kan. Okay, kita akan dapat satu objek. Jadi untuk membolehkan orang lain dalam projek 3D ini, yang paling penting adalah orang yang kedua boleh menghasilkan semula objek ini. Jadi sekarang kalau dalam keadaan ini tidak ada siapa pun boleh menghasilkan objek sebab kita tidak tahu di manakah kita nak mula. Jadi kita kena beri petunjuk. Okey, dekat sini kalau kita dimension ni, petunjuknya adalah kita kena rancang ataupun kita kena mikirkan macam mana orang lain boleh bermula. Okey. Jadi satu lagi kaedah ialah kita menentukan macam mana orang lain mudah untuk membina, ialah kita tunjukkan clue punya, clue, point-point penting dia. Jadi kita buat line, kita buat center daripada center point di sini ke center point yang bahagian sini. Okey, jadi kita dapat satu garisan. Ini adalah garisan yang nanti kita akan tukar dalam bentuk garisan binaan ataupun dash. Jadi kita boleh tukar yang objek ni nanti. Jadi kita katakan dekat sini berapakah sudut. Jadi maksud dia kalau kita buat satu garisan line end point dekat sini. Okay, kita hidupkan kita punya auto. Kita buat kat situ. Jadi kita boleh dimension, jadi kita buat radius, okey, kita buat angular. Jadi kita boleh ambil angular ini, okey, 170. Jadi maksud dia sini, daripada garisan ini kita akan buat 170 ataupun kita boleh buat, kita erase yang ini. Okey, kita buat satu line pada center yang ini. Kita bawa kepada midpoint dekat sini. Okey, yang ini kita boleh gerakkan sedikit supaya dia tidak mengganggu. Okey, jadi kita boleh dapatkan kita punya dimension angular ni. Kita boleh gunakan yang ini dan yang ini. Jadi kita dapat, okey, yang ini kita erase yang awal tadi. Okey, kita erase dahulu, erase dua-dua. Okey, kita buat dimension angular yang di sini dan yang di sini. Okey, jadi maksud dia sekarang ini kalau dia 120, okey, jadi untuk ini pun sukar untuk orang lain untuk membina disebabkan oleh sudut ini tidak diketahui. Jadi kalau yang seeloknya kita buat dua-dua lah, satu garisan daripada sini, satu garisan daripada sini. Jadi maksud dia kita bekalkan mereka dengan maklumat yang tepat. Maksud kita buat dekat, kita erase yang ini, kemudian kita buat dimension angular tadi daripada garisan tegak. Kita buat line end point kat sini, satu point, ke sana. Okey, ini adalah garisan center nanti. Dimension kita boleh angular. Yang ini daripada sini, daripada 0 170. Okey, yang ini daripada sini 170. Yang ini kita boleh bawa ke bahagian luar sedikit. Yang ini kita boleh bawa di dimension, kemudian kita
angular daripada sini ke sini. Jadi mereka tahu 29 darjah. Jadi 170. Jadi dia akan buat satu garisan dahulu kat sana, kosong. Kemudian dia akan buat satu garisan panjang dekat sini. Jadi di hujung ini, jadi kita akan buat dimension linear ni ataupun dimension line. Kita buat end point dekat sini ke end point dekat sini. Okey, jadi kita 90.58. Jadi sekarang kalau kita nak kita dah dapat, okey. Jadi kalau ada maklumat ini, mereka akan dapat buat satu garisan. Okey. Jadi sekarang apa yang kita buat adalah kalau dia dapat bulatan yang ini, dia perlukan garisan yang ini. Garisan ini untuk buat sambungan untuk menghasilkan satu bulatan. Jadi macam manakah bulatan ini, garisan ini untuk ditentukan. Jadi kita tentukan daripada kedudukan garisan ataupun kedudukan bulatan ini. Jadi kita lihat dekat sini, kita boleh daripada sini ke sini, kita mungkin boleh beri dia punya maklumat. Jadi kita tarik sedikit ke bahagian luar, yang ini kita boleh beri maklumat. Jadi kita draw, kita dimension, align daripada endpoints ni, ke center point. Pada center point dekat bahagian sini. Jadi kita gunakan, daripada kita gunakan, kita boleh align, draw, kita boleh gunakan align. Dimension kita gunakan align. End point dekat sini ke center point dekat bahagian sini. Tak sesuai macam tu. Jadi maksud dia mungkin kita boleh gunakan dimension linear, end point dekat sini dan center point dekat bahagian sini. Jadi kita boleh dapatkan ini. Maksudnya dia akan bina satu sudut tegak daripada center ini dan dia akan gunakan. Jadi sekarang apabila kita dah siap dan menentukan macam manakah mereka nak menghasilkan yang ini, kita kena tentukan. Macam mana nak hasilkan yang ini, kita kena tentukan berdasarkan apa. Sekiranya kita dah siap, jadi kita boleh gunakan yang ini, kita boleh genapkan ataupun kembali membuat satu bentuk yang baik. Yang ini 90.58, kalau kita letakkan 91. Jadi kita hasilkan dekat situ satu. Daripada sini kita boleh hasilkan satu lukisan lain. Kita guna circle, buat lukisan lain dekat sini. Diameternya adalah 3, radiusnya adalah 3. Kita buat kat sini, kita buat line, center point, kita ambil balik tadi, guna kat sini. Kemudian kita hidupkan waktu, bawa ke sana. Jadi kita duplicate balik semula, tapi dengan panjang yang genap. Kita buat line, center point dekat sini. Okey. Jadi kalau alias daripada sini 170, bermaksud sudut yang ini daripada tegak adalah 10 darjah, besar 180. Jadi kita boleh buat alias 91 sudut. Yang ini adalah, kalau kita lihat kat sini, sudut 10, jadi 180 campur, jadi 190. Sudut 190. Okey. Jadi kita dapat dekat sini, dia yang ini jaraknya sekarang dah jadi 91. Okey, kalau kita buat line dekat sini, kita dah jaraknya adalah 91. Okey, jadi dekat situ ini 91. Jadi sekarang apa yang kita buat adalah kita boleh buat circle dekat bahagian ujung sini. Kita buat circle, end point dekat bahagian sini. Diameternya adalah, radiusnya adalah 1. Jadi kita dah dapat objek berkenaan.
Okey, objek berkenaan. Jadi sekarang kita nak buat yang maklumat yang kita ada dekat sini. Okey, dan maklumat yang kita ada dekat sini. Jadi yang ini macam mana kita nak buat. Maksud dia kita kena berikan maklumat. Jadi yang garisan ini telah ada, garisan ini telah ada. Jadi kita kena bagikan maklumat yang garisan ini. Maksud dia kita buat satu garisan lain. Kita gunakan center point dekat situ. Okey, kita bawa ke bawah. Okey, kita offset. Jadi macam itulah cara kita nak menghasilkan offset. Jadi dekat sini kalau kita lihat offset ni adalah 26. Jadi kita boleh 26.7 kita boleh gunakan 27. Kita offset 27. Jadi kita offset 27. Okey, jadi dekat sini. Okey. Jadi sepanjang-panjang ini adalah garisan yang ini. Jadi kat manakah kita nak, di manakah kita nak apa tu tadi, kita kena bagikan daripada jarak ini. Jarak ini ke sini kita kena bagikan. Ikut kesesuaian kita boleh dimension. Yang ini kita boleh gunakan align. Kita ambil end point dekat sini. Okay, kemudian kita gunakan perpendicular dekat garisan ini. Okay, jadi kita dapat 11.7. Jadi kita boleh gunakan 12. Jadi kita offset yang ini nanti orang lain akan offset 12. Kita offset 12. Yang ini ke sini. Okay, jadi inilah di titik pertemuan inilah yang sini. Okay, jadi sekarang apa yang kita nak buat? Jadi yang ini kita iris dahulu. Yang ini kita iris dahulu yang ini. Okey, kita dah tahu titik dekat sini. Okey, jadi kita nak bekalkan mereka dengan sudut ini. Sudut ini berapa? Jadi sudut ini dan panjangnya berapa? Jadi sekarang ini kita gunakan, okey, kita boleh gunakan dimension. Di mana-mana kita boleh gunakan daripada sudut tegak. Okey, kita bagikan jarak ini dan kita bagikan sudut. Jadi kita gunakan sudut tegak dengan garisan ini. Jadi kita boleh bina satu garisan end point dekat situ, dekat sini. Okay, kemudian kita boleh gunakan, kita bagikan dimension angular dekat sini. Okey, jadi yang itu adalah 90. Yang ini adalah 94. Jadi itu adalah 94 darjah. Jadi kita boleh gunakan yang 94 daripada atas, maksud dia dekat sini adalah garisan 94 adalah 180 184. Jaraknya berapa? Jadi kita kena bagikan jaraknya, align end point dekat sini dan end point dekat bahagian sini. Jadi kita boleh gunakan 13. Okey, jadi kita gunakan kat sini kita boleh bina line, gunakan intersection. Jadi orang lain akan gunakan itu, dia akan buat satu garisan alias 13 sudut. Jadi tadi adalah sudut 94. Jadi kalau yang ini adalah sudut 94, maksud dia yang ini adalah 189. Jadi 184. 184. Jadi dari sudut 184. Okey, jadi kita dapat garisan yang ini. Okey, jadi sekarang apa yang kita buat adalah kita boleh gunakan garisan yang tadi untuk menghasilkan objek kat sini. Okey, kita gunakan 245, kita boleh gunakan 2R245. Jadi tangent kita gunakan draw circle. Kita gunakan tangent radius. Tangent dekat sini. Tangent dekat sini. Radius adalah 245. 245. Okey, jadi kita dapat objek berkenaan. Jadi kemudian kita boleh trim. Yang ini yang kita cutting edge dahulu. Jadi kat situ kita boleh
Guna yang ini, enter. Jadi sekarang yang ini tidak sesuai. Jadi kita boleh gunakan arc. Kalau kita gunakan arc, yang ini kita boleh erase. Jadi kita boleh gunakan arc dahulu. Kita draw arc, kita start, end. Kita boleh gunakan radius, start and radius. Start dekat, end dekat sini. End point adalah tangent dekat sini. Radius adalah 245. Okey. Jadi sekarang kalau kita boleh mirror, kalau dia punya arahan tadi sepatutnya gerakannya daripada sini ke sini. Tadi kita mula start kat sini, dia akhir kat sini. Tetapi kalau kita buat start kat sini, dia akan terbalik ke bawah. Jadi kita boleh mirror yang ini. Mirror yang ini, kita boleh gunakan end point dekat bahagian sini. Kemudian kita gunakan end point dekat bahagian sini. Jadi kita dapat objek berkenaan. Jadi kita erase. Jadi kita dapat yang smooth. Jadi kita telah menghasilkan satu objek yang mana yang ini kita boleh buang, erase. Jadi erase. Jadi kita telah dapat objek yang bawah ini, tetapi ukurannya telah elok. Maksudnya telah genap. Jadi kalau kita dimensi kita punya radius kat sini. 245. Kalau kita kemudian kalau kita buat kita punya jarak dekat sini, sudut di sini semua kita telah tahu tadi. Jadi dekat sini dah jadi 3. Dimension radius 3. Jadi gambar yang ini sebenarnya yang kita hasilkan itu buat permulaan adalah untuk kita mencari sudut ataupun jarak-jarak yang penting dekat situ, dan kita akan pastikan semua tempat permulaan boleh dihasilkan, dan sekiranya kita nak apa, kita akan pastikan titik-titik penting ada. Jadi kalau terlalu besar kita boleh format. Kita text style, dimension style, kita boleh berapa besar sangat kita punya. Kita modify. Kemudian kita text, kita boleh letakkan 2 atau 1.5. Text height. Jadi kat situ close. Kemudian kita boleh dimension, kita boleh update. Select yang ini. Kalau terlalu besar kita set dahulu. Jadi dia lebih kecil. Jadi sekarang kita dah nampak macam tu. Jadi kalau kita layer ni kita on kan, kita akan dapat objek yang berkenaan pada asal tadi. Dan sekiranya kita complete semua dan kita pastikan semua posisi ni yang kita hasilkan tadi ada, dan macam mana cara nak buat ni ada daripada center ni. Kemudian kita akan buat yang keseluruhan ini, termasuklah ukuran-ukuran yang kecil ini. Jadi kita hasilkan maklumat-maklumat begini, dan orang lain akan dapat menghasilkan objek berkenaan. Objek berkenaan sebab semua posisi penting, yang penting posisi ini penting, posisi ini penting, posisi yang dalam ini semua penting yang ni. Jadi yang ini boleh dihasilkan terus. Jadi yang ini pun kita akan gunakan combination 2D yang kita telah ada, yang kita telah pelajari. Jadi seeloknya gambar ni, gunting ini kita buka untuk menghasilkan bawah dan atas, kemudian kita akan cantumkan dua-dua ni di bahagian tengah. Tetapi yang ini telah di welding. Yang ini telah di welding. Ini merupakan satu projek. Jadi apabila kita complete semua sini, jadi yang ini kalau dilihatkan kita kena buat satu garisan sini untuk menjadi datum. Jadi yang ini nanti di akhir kita akan tukar garisan ini. Kita akan tukar garisan ini dan kita akan tukar garisan ini. Kita modify properties garisan ini. Kita boleh sebelum tu kita kena load dahulu line type ni. Kita load. Mungkin kita nak gunakan center.
Okey, kita gunakan center yang ini ataupun kita boleh gunakan dash Kita boleh gunakan dash yang ini. Okey, kat situ. Okey, jadi kita ambil yang garisan ini. Garisan ini kita boleh gunakan sebagai garisan. Set dia punya layer pun boleh Jadi yang ini kita apply kita punya line type ni kita apply, kita gunakan dash. Okey, dash color kita boleh tukar kepada biru Okey, kemudian kita boleh gunakan line type scale, LT scale. Kita boleh gunakan 0.5. Okey, jadi kita tahu nanti ini adalah garisan objek, ini adalah garisan objek dan ini adalah garisan yang cuma garisan center ataupun garisan rujukan datum kepada mana-mana kita punya objek yang kita nak hasilkan. Jadi kita akan menghasilkan ini dan kita akan genapkan mengikut apa. Tetapi sekiranya kita dah buat dan kita akan nampak benda tu akan sedikit berbeza dengan yang inilah. Okay, tapi tidak akan jauh bezanya. Okey. Jadi siapkan benda ni semua yang kita apa tu termasuk yang kecil-kecil ni macam manakah yang ini nak dihasilkan, nak dilukis. Sekiranya objek you dapat dilukis dengan sempurna, sekiranya markah 20, you akan dapat exactly 20. Sebab apabila telah you berikan maklumat ini tidak akan ada lagi nanti, you akan hantarkan yang bahagian bawah ini dan saya akan lukis kembali objek berkenaan dengan berdasarkan maklumat-maklumat yang telah you bekalkan. Sekiranya dapat saya hasilkan objek itu secara penuh, maksud dia you akan dapat markah yang penuh. Jadi itu sahaja.